Selamat pagi dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kita akan mempelajari topik 3 pengangkutan. Di bawah pengangkutan, kita akan lihat 3.2 sistem peredaran darah. Berikut adalah standard pembelajaran yang ingin kita capai. Diharapkan di akhir pembelajaran, pelajar dapat membanding dan membezakan sistem peredaran darah 4 organisma, menyatakan faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi, menyatakan satu kepentingan mengekalkan jantung sihat, menyenaraikan 3 perkara yang boleh dilakukan untuk mengekalkan kesihatan jantung. Sistem peredaran darah 4 organisma yang ingin kita banding bezakan adalah dari kumpulan ikan, amfibia, contohnya katak, reptilia, contoh dalam kumpulan reptilia, contohnya adalah buaya, dan juga daripada kumpulan mamalia dan burung. Contoh mamalia adalah manusia. Bila kita kata membanding bezakan, bermaksud kita ingin melihat persamaan dan juga perbezaan di antara 4 kumpulan haiwan yang cikgu nyatakan. Persamaan keempat-empat sistem peredaran darah haiwan ini adalah darah mengalir dalam salur darah yang tertutup dan berterusan ke seluruh badan melalui jantung. Ini bermaksud darah mengalir dalam satu saluran yang tertutup dan melalui jantung. Maka keempat-empat haiwan ini, kumpulan haiwan ini mempunyai jantung. Dari segi perbezaan keempat-empat sistem peredaran darah haiwan-haiwan ini adalah boleh kita lihat dari segi jenis sistem peredaran darah. Ikan mempunyai sistem peredaran darah tunggal, manakala amfibia dan juga reptilia mempunyai sistem peredaran darah ganda dua tidak lengkap. Mamalia dan burung pula mempunyai sistem peredaran darah ganda dua lengkap. Perbezaan seterusnya adalah dari segi bilangan ruang jantung. Ikan mempunyai 2 ruang jantung, iaitu 1 atrium dan 1 ventrikel. Manakala amfibia dan reptilia mempunyai 3 ruang jantung, iaitu 2 atrium dan 1 ventrikel. Mamalia dan burung mempunyai 4 ruang jantung, iaitu 2 atrium di bahagian atas dan 2 ventrikel di bahagian bawah. Perbezaan seterusnya adalah dari segi bilangan kali darah mengalir ke jantung. Ikan dikatakan mempunyai sistem peredaran darah tunggal kerana darah mengalir melalui jantung hanya sekali. Darah yang mengalir melalui jantung merupakan darah terdioksigen. Manakala darah beroksigen mengalir daripada kapilari insang terus ke kapilari badan tanpa melalui jantung. Ini menyebabkan pengaliran darah beroksigen sangat perlahan dalam ikan.
Amfibia, reptilia, mamalia dan burung mempunyai sistem peredaran ganda dua. Ini bermaksud darah mengalir ke jantung 2 kali. Kedua-dua darah beroksigen dan juga darah terdioksigen mengalir melalui jantung. Perbezaan seterusnya adalah dari segi percampuran darah beroksigen dan terdioksigen. Di dalam ikan, tidak berlaku percampuran darah beroksigen dan juga darah terdioksigen. Ini kerana hanya darah terdioksigen yang melalui jantung. Dalam amfibia dan juga reptilia, berlaku percampuran darah beroksigen dan juga terdioksigen dalam jantung. Ini kerana kedua-dua amfibia dan juga reptilia hanya mempunyai satu ventrikel. Maka percampuran darah kedua-dua darah tersebut berlaku di ventrikel. Manakala mamalia dan burung tidak berlaku percampuran darah beroksigen dan juga terdioksigen kerana ia mempunyai dua ventrikel, kiri dan juga kanan. Maka darah beroksigen dan terdioksigen dapat diasingkan. Mari kita lihat sistem peredaran darah manusia dengan lebih dalam. Sistem peredaran darah manusia dikenali sebagai sistem peredaran ganda dua seperti yang telah diterangkan sebelum ini, iaitu darah beroksigen dan juga darah terdioksigen, kedua-duanya melalui jantung. Sistem peredaran darah dalam manusia terdiri daripada dua, iaitu sistem peredaran darah pulmonari dan juga sistem peredaran darah sistemik. Sistem peredaran darah pulmonari adalah sistem peredaran darah di antara peparu dan juga jantung. Darah beroksigen daripada peparu mengalir ke jantung melalui vena pulmonari, manakala darah terdioksigen daripada jantung mengalir ke peparu melalui arteri pulmonari. Sistem peredaran yang kedua merupakan sistem peredaran sistemik. Sistem peredaran sistemik adalah sistem peredaran darah di antara jantung dan juga bahagian badan. Darah beroksigen daripada jantung dipam dan dialirkan ke seluruh badan melalui arteri. Contoh arteri yang telah kita pelajari adalah aorta. Manakala darah terdioksigen daripada badan dibawa ke jantung melalui vena. Vena, contoh vena yang telah kita pelajari adalah vena cava. Maka sistem peredaran darah dalam manusia kita bahagikan kepada dua, iaitu sistem peredaran pulmonari dan juga sistem peredaran sistemik. Denyutan jantung. Pernahkah anda mendengar denyutan jantung? Apakah alat yang boleh kita gunakan untuk mendengar denyutan jantung? Ya, stetoskop. Denyutan jantung manusia berbunyi labdab, labdab, labdab. Apakah yang menyebabkan bunyi labdab ini? Kita lihat bunyi dab. Bunyi dab dihasilkan oleh penutupan injap sabit pada aorta dan juga arteri pulmonari semasa pengenduran ventrikel. Maka bunyi dab ni dihasilkan semasa penutupan injap sabit pada aorta dan arteri pulmonari serta pengenduran ventrikel. Pengenduran ventrikel ini berlaku sewaktu darah mengalir dan mengisi jantung. Maka wujud
tekanan yang kita sebut tekanan diastolik. Manakala bunyi lap pula dihasilkan oleh penutupan injap trikuspid dan juga bikuspid. Dan sewaktu penutupan injap trikuspid dan bikuspid berlaku pengecutan ventrikel. Bila ventrikel mengecut, kita katakan darah mengalir keluar daripada jantung. Maka wujud satu tekanan apabila ventrikel mengecut dan mengepam darah keluar daripada jantung. Tekanan ini kita sebut tekanan sistolik. Tekanan darah dapat diukur dengan menggunakan sphygmomanometer. Bacaan yang ditunjukkan oleh sphygmomanometer ini ada dua. Satu adalah bacaan bagi tekanan darah sistolik. Sistolik tadi wujud disebabkan oleh tekanan sewaktu pengecutan ventrikel. Sewaktu pengecutan. Maka biasanya nilai bagi tekanan darah sistolik ini lebih tinggi. Bagi individu yang normal, ia adalah di antara 90 hingga 120. Satu lagi bacaan yang ditunjukkan dalam sewaktu kita mengukur tekanan darah adalah tekanan darah diastolik. Tadi bila kita kata tekanan darah diastolik adalah sewaktu pengenduran ventrikel. So, tekanan sewaktu pengenduran ini nilainya lebih kecil. Bagi individu yang normal, tekanan darah diastolik adalah di antara 60 hingga 80. Maka tekanan darah kita tulis dalam bentuk berikut. 120 bacaan di atas merupakan tekanan darah sistolik, manakala 70 di bawah merupakan bacaan tekanan darah diastolik. Sekiranya bacaan tekanan darah sistolik melebihi 140, maka kita katakan tekanan darah individu tersebut tinggi. Manakala nilai tekanan darah diastolik yang lebih tinggi daripada 90 menunjukkan individu tersebut mempunyai tekanan darah yang tinggi. Denyutan nadi. Kadar denyutan jantung adalah bilangan kali jantung berdegup dalam masa seminit. Ia boleh diukur, kadar denyutan jantung ini boleh kita ukur dengan merasa nadi arteri. Sewaktu jantung berdegup dan mengepam darah melalui salur darah, maka berlaku pengecutan dan pengenduran dinding arteri. Maka bila kita merasa nadi, kita boleh merasa denyutan jantung. Nadi arteri boleh kita rasa pada pergelangan tangan dan juga leher. Adakah semua individu mempunyai kadar denyutan nadi yang sama? Tentulah tidak. Antara faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi adalah jantina. Perempuan mempunyai kadar denyutan nadi yang lebih tinggi daripada lelaki. Ini adalah kerana perempuan biasanya bersaiz lebih kecil daripada lelaki dan mempunyai saiz jantung yang lebih kecil. Ini menyebabkan jantung terpaksa mengepam banyak kali untuk mengepam darah yang banyak. Faktor seterusnya adalah dari segi umur.
Semakin meningkat umur, semakin rendah kadar denyutan nadi. Jadi Nenek Datuk biasanya mempunyai kadar denyutan nadi yang lebih rendah. Kesihatan badan. Individu sakit biasanya mempunyai kadar denyutan nadi yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada normal. Sebab itulah bila kita sakit dan kita berjumpa doktor, perkara pertama yang doktor akan buat adalah melihat atau mengukur denyutan nadi dan juga tekanan darah untuk memastikan kita sihat ataupun kita sakit. Manakala sewaktu kita melakukan aktiviti fizikal, kadar denyutan nadi lebih tinggi. Ini kerana semakin cergas sesuatu aktiviti, semakin tinggi kadar denyutan nadi. Ini adalah kerana kita memerlukan tenaga yang lebih untuk melakukan aktiviti fizikal ini. Bagi menghasilkan tenaga, maka kita memerlukan oksigen dan juga glukosa. Maka darah jantung terpaksa mengepam darah dengan lebih kerap dan lebih laju untuk membekalkan lebih banyak oksigen dan juga glukosa untuk menghasilkan lebih banyak tenaga. Dalam penghasilan tenaga, karbon dioksida dibebaskan sebagai bahan sampingan. Maka lebih banyak karbon dioksida dapat disingkirkan apabila darah mengalir dengan lebih kerap dan laju. Berikut adalah aktiviti yang boleh kita jalankan di rumah untuk mengukur, untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi. Jalankan aktiviti ini bersama adik atau kakak untuk kita menyiasat faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi. Panduan untuk menjalankan eksperimen ini ada pada muka surat 92 yang mana dalam aktiviti ini kita mengkaji bagaimana jenis aktiviti yang berlainan boleh mempengaruhi kadar denyutan nadi. Kesihatan jantung perlu dijaga memandangkan ia mempunyai peranan yang sangat penting dalam kelangsungan hidup kita. Jantung mengepam darah yang mengangkut oksigen dan nutrien ke seluruh badan. Oksigen dan nutrien ini diperlukan untuk menjalankan pelbagai proses hidup termasuk dalam menghasilkan tenaga. Karbon dioksida yang dihasilkan dalam badan perlu kita singkirkan. Jadi karbon dioksida ini diangkut ke jantung dan melalui jantung ia dipam ke peparu untuk disingkirkan. Maka ini memastikan sel dan tisu terus hidup. Cara langkah yang boleh kita amalkan untuk menjaga jantung yang sihat adalah dengan mengamalkan makanan yang seimbang. Kurangkan pengambilan lemak dan kolesterol dalam makanan. Lemak dan kolesterol ini boleh mengenap pada salur darah dan seterusnya menyempitkan salur darah. Ini akan mengganggu pengaliran darah. Kurangkan gula dan garam dalam makanan. Garam menyebabkan tekanan darah tinggi, manakala gula boleh membawa kepada penyakit diabetes ataupun kencing manis. Penyakit diabetes atau kencing manis ini merupakan salah satu penyumbang kepada penyakit kardiovaskular atau serangan jantung. Lebihkan sayur-sayuran dan buah-buahan serta bijirin berserat tinggi. Amalkan gaya hidup yang sihat. Apakah yang dimasukkan dengan gaya hidup yang sihat? Antaranya adalah dengan mengelakkan stres. Stres disebabkan bebanan kerja, stres disebabkan emosi yang tidak stabil dan sebagainya.
Kerap bersenam sekurang-kurangnya 30 minit sehari. Senaman boleh membakar lemak dan melancarkan pengaliran darah. Jangan merokok, mengambil dadah atau minuman beralkohol. Bahan kimia dalam rokok ataupun dadah serta alkohol ini boleh menyumbang kepada penyakit kardiovaskular. Jumpa lagi pada pembelajaran seterusnya. Stay safe bersama mencegah COVID-19.